Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Najwa Husna binti Azizan, nombor metrik 271752. Berikutan dengan tema yang diberikan oleh pensyarah, iaitu tema Matlamat Pembangunan Lestari ataupun SDG. Dalam perbincangan ini, kami ingin membincangkan dengan lebih terperinci tentang SDG. SDG ialah sebuah agenda global yang merangkumi 3 dimensi, iaitu sosial, ekonomi dan alam sekitar yang ingin dicapai pada tahun 2030 oleh Malaysia. Program ini adalah berteraskan kepada prinsip No One Left Behind. Perbincangan ini terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu SDG ketiga dan SDG ke-6. SDG ketiga membincangkan tentang kesihatan baik dan kesejahteraan, manakala SDG ke-6 pula ialah membincangkan tentang air dan sanitasi bersih. Di dalam SDG ini terdapat 17 matlamat yang merangkumi isu pembangunan, sosial dan ekonomi termasuk kelaparan, pendidikan, kesihatan, pemanasan global, kelaparan, gender, air, sanitasi, tenaga, urbanisasi, alam sekitar dan keadilan sosial. 17 matlamat ini perlu dicapai untuk pembangunan negara. Seperti yang kita tahu, air bersih adalah elemen yang paling penting untuk manusia dan juga ianya merupakan keperluan utama untuk tumbuh-tumbuhan, haiwan dan lain-lain. Air bersih dan sanitasi yang betul adalah hak asasi manusia yang amat diperlukan bagi membasmi adanya penyakit berbahaya yang berpunca dari bekalan air yang tidak bersih. Dan air yang bersih merupakan saling membantu untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan mengekalkan ekosistem di planet ini. Disebabkan oleh terdapat ramai orang yang terkena penyakit jantung ini, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung. Antaranya ialah tabiat merokok, tidak menjaga cara pemakanan yang sihat, emosi yang kerap terganggu dan faktor umur. Saya akan mengambil 2 daripada 4 faktor tersebut untuk dihuraikan lebih terperinci. Yang pertama ialah faktor tidak menjaga cara pemakanan yang sihat. Pemakanan yang tidak sihat adalah pengambilan makanan yang mengandungi lemak yang berlebihan seperti makanan ringan. Makanan dengan kandungan lemak yang tinggi seperti minyak sapi, mentega dan daging berlemak mendorong pengumpulan lemak di sekitar jantung yang boleh menyebabkan arteri jantung tersumbat, dan hal ini akan menyebabkan berlakunya serangan jantung yang kronik yang akan menyebabkan kematian. Faktor yang seterusnya, emosi yang kerap terganggu. Ketidakstabilan emosi seseorang juga boleh menjadi punca terhadap penyakit jantung. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa orang yang keadaan emosinya negatif menyumbang sebanyak lebih daripada 7% terhadap penyakit ini. Emosi yang tidak stabil akan meningkatkan kadar pengeluaran hormon adrenalina, kadar degupan jantung dan kolektikal sel darah merah, dan jika kesemuanya digabungkan ia akan menjadi punca penyakit jantung. Selain itu, disebabkan oleh penyakit ini menyerang ramai orang, terdapat beberapa langkah yang telah diambil kira untuk mengatasi masalah ini, seperti menjalani saringan kesihatan, mengawal berat badan, bersenam dan pengamalan diet seimbang. Saya akan ambil 1 daripada 4 untuk dibincangkan, iaitu menjalani saringan kesihatan. Ia bertujuan bagi memastikan tubuh bebas daripada sebarang penyakit berbahaya dan kronik. Anda perlu berjumpa dan membuat temu janji dengan doktor pakar sekurang-kurangnya 6 bulan sekali atau mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pakar perubatan anda. Ujian saringan kesihatan merupakan satu kajian atau penilaian bagi mengesan tanda awal penyakit kronik, dan ianya membantu dalam memudahkan usaha pencegahan dan rawatan daripada peringkat awal oleh pengawal kesihatan. Daripada semua hal yang dibincangkan di atas, terdapat beberapa cadangan yang diberikan oleh saya untuk mengatasi masalah ini, iaitu meningkatkan teknologi perubatan, meningkatkan tenaga pakar dan meningkatkan penyebaran maklumat tentang kesihatan di media sosial seperti Facebook, Instagram, melalui WhatsApp ataupun sebagainya yang boleh disampaikan kepada orang awam.
supaya mereka lebih tahu bahawa pentingnya penjagaan kesihatan kepada tubuh badan mereka. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang SDG 6 iaitu air dan sanitasi bersih. Di mana SDG yang ke-6 ini berkaitan dengan air dan sanitasi bersih, di mana air ini merupakan unsur yang paling penting dalam kegunaan kehidupan seharian kita dengan memastikan bekalan air yang bersih dan mencukupi bagi semua penduduk di muka bumi ini. Seterusnya, matlamat ini juga adalah untuk memastikan semua penduduk mempunyai bekalan air yang mencukupi dan bersih untuk semua orang dari semua peringkat umur demi kesejahteraan dan kesihatan penduduk, yang juga adalah matlamat yang telah diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Seperti yang kita tahu, air bersih adalah elemen yang paling penting untuk manusia dan ianya juga merupakan keperluan utama untuk tumbuh-tumbuhan, haiwan dan lain-lain. Air bersih dan sanitasi yang betul adalah hak asasi manusia yang amat diperlukan bagi membasmi adanya penyakit berbahaya di mana berpunca daripada bekalan air yang tidak bersih. Air yang bersih juga ialah saling membantu untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan mengekalkan ekosistem di planet ini. Antara punca kurangnya air bersih ialah bencana alam, aliran musim kemarau, aktiviti perhutanan secara haram, dan sisa buangan yang tidak sistematik. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang punca berlakunya kekurangan air bersih di mana pada masa kini kekurangan air telah mempengaruhi lebih daripada 40% orang. Angka yang membimbangkan ini akan meningkat seiring dengan suhu. Bahkan, semakin banyak negara telah mengalami tekanan air dan mengalami masalah kekeringan tanah kering yang semakin meningkat. Sudah dapat dilihat, menjelang tahun 2050 dinyatakan bahawa sekurang-kurangnya 1 dari 4 orang akan mengalami kekurangan air yang berulang. Oleh itu, faktor persekitaran memainkan peranan yang sangat besar dalam meningkatkan tahap kesihatan awam. Sebaliknya, keadaan kesihatan awam yang buruk akan merangkumi kemunculan pelbagai penyakit berjangkit dan faktor persekitaran yang sangat besar. Persekitaran yang dimaksudkan di mana ia merangkumi persekitaran fizikal, biologi, kimia, sosial ekonomi dan budaya. Sehingga kini masih banyak orang di negara kita yang terkena penyakit ini kerana tahap kebersihan yang rendah. Faktor air bersih dan sanitasi dalam masyarakat adalah sangat penting bagi mereka untuk meneruskan hidup. Akan tetapi pada hari ini, air bersih sangat sukar dicari terutama di negeri yang terlibat seperti Melaka. Faktor ini berlaku kerana dua perkara iaitu faktor semula jadi dan faktor manusia. Antaranya ialah faktor semula jadi ialah bencana alam. Punca berlakunya kekurangan air bersih melalui bencana alam ialah aliran musim kemarau di mana ianya cenderung berkurang di kawasan tadahan hutan kerana akar pokok yang dapat mengeluarkan air tanah dari kedalaman yang lebih besar daripada tumbuh-tumbuhan yang lebih pendek. Pengurangan larian tahunan untuk perubahan paling ekstrim dari penutup rumput 100% menjadi tutupan hutan 100% boleh menjadi besar. Oleh itu, bencana alam menjadi punca berlakunya kekurangan air bersih untuk penduduk di muka bumi ini. Selain itu, punca berlakunya kekurangan air bersih ialah kegiatan aktiviti perhutanan secara haram yang telah berleluasa di seluruh Malaysia dan di seluruh dunia. Fenomena penebangan hutan secara haram oleh aktiviti manusia untuk bertujuan tertentu dan kesannya adalah terhadap ketersediaan landscape dan air terbukti pada skala yang lebih besar daripada kawasan tadahan. Pada skala tadahan, penyelidikan selama beberapa dekad dengan hasil tangkapan berpasangan dan kajian proses menunjukkan bahawa berbanding dengan tumbuh-tumbuhan yang lebih pendek, tutupan hutan menurunkan limpasan tadahan pada skala tahunan kerana pokok yang besar mempunyai kadar pemantauan hujan yang lebih tinggi dan kadar transpirasi yang lebih tinggi semasa musim kering. Antara cadangan-cadangan yang telah dipertimbangkan oleh kami ialah dengan adanya penyediaan lebih banyak kawasan tadahan air, meningkatkan tenaga pakar, meningkatkan lebih banyak kempen kesedaran tentang pentingnya bekalan air. Dengan menyediakan lebih banyak kawasan tadahan air, bagi memastikan bekalan air bawah tanah terdapat beberapa langkah yang boleh diambil bagi mengatasi berlakunya kekurangan air bersih antaranya mengadakan kempen kesedaran, meningkatkan kawasan tadahan hujan,
menguatkuasakan undang-undang dengan lebih ketat dan bercermat-cermat dalam menggunakan bekalan air, di mana sikap bercermat-cermat perlu wujud dalam diri setiap individu bagi mengelakkan krisis air daripada berlaku. Masyarakat yang leka dengan nikmat Tuhan ini mungkin tidak menyangka bahawa suatu hari nanti akan mengalami musibah ini. Oleh hal yang demikian, ibu bapa perlu memupuk sikap bercermat-cermat patut dipupuk sejak kecil lagi. Seperti peribahasa yang berbunyi melentur, bulu biarlah dari rebungnya. Peribahasa ini sangat tepat kerana pendidikan pada awal usia amat baik. Kerajaan juga boleh mengadakan kempen sayangi sungai bagi mereka sedar akan kepentingan sungai di negara kita. Seterusnya, terdapat beberapa cadangan yang telah dicadangkan oleh kami bagi mengatasi kekurangan air bersih, antaranya ialah menyediakan lebih banyak kawasan tadahan air, meningkatkan tenaga pakar, meningkatkan lebih banyak kempen sedaran tentang betapa pentingnya bekalan air. Dengan menyediakan lebih banyak kawasan tadahan air bagi memastikan bekalan air bawah tanah dapat dimaksimumkan. Oleh yang demikian, segala aktiviti pembalakan dan penerokaan hutan perlu dipantau dan dikawal agar dapat menyediakan lebih banyak lagi kawasan tadahan air. Di samping itu, pembuangan sisa kimia dan toksik juga perlu dikawal bagi memastikan sumber bekalan air tidak terdedah kepada sebarang bentuk pencemaran. Misalnya, sisa pembuangan kimia dari aktiviti pertanian dan industri perlu diurus secara lebih sistematik agar pencemaran ke atas sumber air dapat dielakkan. Oleh hal yang demikian, pelibatan seluruh anggota masyarakat dalam mengusahakan memelihara sumber air adalah sangat penting bagi memastikan kemaluan ini dapat diatasi. 1 minit. Berkaitan dengan tema SDG yang ketiga iaitu kesihatan baik dan kesejahteraan, isu yang berkait rapat iaitu serangan jantung punca mati mengejut. Perkara ini terjadi disebabkan oleh sebilangan rakyat yang tidak mematuhi piramid makanan yang kurang bersenam sehingga menyebabkan masalah ini berlaku. Sebagai contoh, negara Malaysia mempunyai jumlah kematian yang sangat ramai di mana berpunca daripada berlakunya kematian mengejut akibat serangan jantung. Ini telah membuktikan kesihatan baik dan kesejahteraan amat diperlukan di Malaysia yang sedang membangun. Dengan kaedah meningkatkan tenaga pakar di dalam bidang perubatan di Malaysia, hal ini akan membantu Malaysia dalam perubatan yang boleh merawat pesakit dengan lebih cekap dan lebih baik. Dengan ini, tenaga pakar dapat dilahirkan untuk membantu negara Malaysia atasi masalah pelbagai penyakit yang berlaku di dalam negara. Umumnya, agenda matlamat pembangunan lestari 6 yang sama-sama diterima oleh anggota PBB yang bersedia untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan di seluruh dunia melalui penjimatan sumber semula jadi di mana akses sumber air dan sanitasi yang jernih di bahagian atas agenda air segar, bersih dan selamat adalah hak yang sama bagi semua manusia dalam kuantiti dan kualiti yang mencukupi dan pertumbuhan yang berterusan. Kesimpulannya, kebersihan yang berterusan dan mengurangkan sisa air membantu mengekalkan ekosistem yang sihat. Walaupun begitu, terdapat banyak cabaran untuk mencapai sasaran SDG kerana sektor air sedang berusaha untuk meningkatkan pengurusan sumber air dan sanitasi. Sekian saja pembentangan bagi tugasan 1 berkumpulan. Terima kasih.